Para ulama semua sepakat bahawa orang yang ada gaji dilarang ambil hadiah. Kecuali kita pejabat awam, boleh ambil hadiah, dia panggil 3F saja. Pertama flower, yang kedua food, yang ketiga fruit. Boleh. Rasmi majlis panggil bos, bagi dia flower. Letakkan flower ke bos pula, bagi fruit misalnya. Ataupun bagi food, sambal hitam ke apa ke, poyok ke apa, bagi hadiah. Jangan F, pulus. Oh, no, tak boleh. Penjawat awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha saudari pengacara majlis. Yang saya hormati, Yang Hormat Datuk Zainul bin Darus, Ketua Unit Integriti. Seterusnya yang saya hormati juga seluruh keluarga besar Kementerian Kewangan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, 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 puan-puan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sempena dengan program sambutan Hari Integriti MOF 2022. Saya bersyukur diundang pada kesempatan kali ini sebagai penceramah dalam program Bicara Integriti Bilangan 4 2022. Dan saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu semok ke semok? Semok. Semak. Semok lain. Semak diri, integriti disantuni. Hadirin hadirat sekalian, pertamanya, kita semua pada pagi ini kena bersyukur kerana kita semua sedang bekerja. Itu kena syukur dulu. Ramai orang di luar sana masih lagi tercari-cari pekerjaan, masih ramai. Ada orang meniaga belum dapat bangkit sepenuhnya. Syukur kita masih bekerja. Sementara lagi di dalam Islam, proses bekerja ini dia bukan sekadar kerja tunggu gaji pergi kursus, tidak. Kerja ni dia ada sense of the end. Dia ada kait rapat dengan hal di akhirat. Sebab itu kita bukan sekadar kerja, balik, tunggu gaji, naik pangkat. Bukan itu. Bukan sekadar kerja, tidak. Kerja ni dalam pandangan agama, dia ada nilai pahala. Dia ada nilai ibadah. Nabi sebut man talabad dunya halalan isti'fafan anil mas'alah wa sa'yan ala ahlihi wa ta'attufan ala jarihi jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatil badar. Kata Nabi, siapa mencari rezeki dengan niat pertama nak jaga diri daripada jangan meminta-minta dengan orang supaya tak jadi pengemis. Yang kedua, niatnya untuk memberi nafkah kepada keluarga. Yang ketiga, niatnya untuk nak membantu orang yang memerlukan. Khusus Nabi sebut jarihi, jiran-jiran dia. Maka kalau ada tiga niat ini, nescaya orang ini nanti pada hari kiamat
Dia akan diberikan wajahnya cahaya yang berseri-seri seperti bulan di malam purnama. Ini hadis Al-Baihaqi. Jadi kerja yang kita buat ada boleh memberi kesan pada kehidupan kita yang satu lagi. Bukan sekadar kerja. Bahkan orang yang bekerja, Nabi sebut, diampunkan dosa-dosa yang payah nak diampunkan. Nabi pernah sebut, inna minaz zunubi la zunuban. Dosa ni kata Nabi, ada dosa yang tidak boleh dihapuskan. La tukaffiruha bis-salati wala siyami wala haji wala umrah. Yang mana dosa itu payah nak dihapuskan melalui kita semayang atau puasa atau pergi haji atau buat umrah. Mana dosa itu masih ada. Dia tak hilang dengan kita sekadar semayang saja. Sahabat bertanya, wa ma tukaffiruha ya Rasulullah? Maka apakah yang boleh menghapuskan dosa yang payah-payah sebegitu? Kata Nabi, al-humum fi talabil ma'isyah. Yang boleh menghapuskan dosa yang sebegitu adalah semangat dan keletihan ketika keluar mencari rezeki. Ini hadis riwayat Tabrani. Dia ada dosa-dosa ni yang tak mudah untuk kita nak minta ampun, terutama melibatkan hak orang. Tapi kita nak pulangkan balik, tapi tak tahu di mana nak dipulangkan. Contoh, tuan-tuan puan-puan mungkin masa student dulu, belajar luar negara, naik kapal terbang. Yalah zaman muda ya. Naik kapal terbang, segala harta dalam kapal terbang semua kita ambil. Bawa balik ke kampung. Dengan jaket keselamatan pun dicilok. Hak bawah kursi tu hilang. Setakat majalah benda tu fly apa ke nama tu memang hilang lah, memang tak ada lah, majalah tu tak ada. Dengan panduan kecemasan tu habis dia bawa balik semua. Kosong seat tu. Zaman student. Dulu zaman kita dulu sebelum berlaku September 11 tu, makan pakai sudu gerpu lagi. Bawa balik, besi-besi tu bawa balik. Segala harta. Bila tanya ngapa kau ambil semua? Bawa pula modal. Mana kita boleh tiket mahal-mahal. Setakat sampai, masa Subang tak ada KLIA. Setakat sampai ke Subang tak padan lagi. Ambil semua dengan jaket-jaket sekali ambil. Rupanya itu tak boleh ambil. Bukan hak kita. Kena pulang balik. Lah ya ke Ustaz? Macam mana saya nak mulang barang tu pun saya tak tahu kat mana lah. Hatta kalau barang tu pun ada, nak hantar ke siapa? Tuan-tuan nak pergi semula ke Malaysia Airlines, pulangkan balik. Dia pun tak terima, jadi barang antik je lah. Tapi kesalahan tetap kesalahan. Lalu bagaimana? Kita doa, Allah amas salah. Allah ampunkan dosa kita. Tetapi percayalah dengan tuan-tuan puan-puan, datang bekerja dengan penuh semangat, hapus dosa-dosa yang payah itu. Lepas itu kena rajin datang kerja. Agama Islam khususnya, dia memang anti dengan orang malas kerja. Ada satu hadis Nabi pernah sebut, inilah abghadur rajula an arahu farighan laisa fi syai'in min amali dunya wala amalil akhirah. Aku benci kepada orang yang mampu bekerja tapi masih duduk menganggur. Dia tidak bekerja dalam urusan dunia, tidak bekerja dalam urusan akhirat. Ini golongan yang dipanggil golongan buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja, tak ada kerja. Bila tanya ngapa mu duduk saja, tak ada kerja. Kerja tak ada. Bukan kerja tak ada, kerja banyak. Yang tak ada jawatan. Jawatan tak ada, kerja banyak. Jadi influencer pun kerja. Jadi YouTuber pun kerja. TikToker pun kerja. Gamers pun kerja. Tapi lah dia nak jawatan. Nak kerja dengan kerjaan misalnya. Jawatan tidaklah banyak. Kontrak servis tu adalah. Mana-mana ada rezeki, ada. Tapi dia duduk saja. Ini paling tak disukai oleh baginda Nabi. Sebab itu dalam sejarah, Nabi kita, dia tak cium tangan orang. Kalau bersalam, dia tak cium tangan. Dia pun mak ayah tak ada, dia anak yatim piatu. Tapi dalam sejarah, Nabi pernah cium tangan 3 insan istimewa. 3 orang je Nabi pernah cium. Pertama sekali Nabi salam tangan, Nabi cium adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Nabi ketika itu dia bersalam dengan Sa'ad. Dia rasa Sa'ad punya tangan kerah, kasar.
Nabi pun heran. Ma hadzal ladzi tasabat yadaka. Kenapa tangan awak keras gini? Dia kalau orang tapak tangan keras tu tanda orang kuat kerja. Baik itu dulu, kalau kita nak minang anak orang, bakal puak mentua dia salam dengan kita, dia tahu kita ni pemalas ataupun kuat kerja. Dia salam dengan bakal menantu, ni membota kerja ni. Licin tangan, macam anak dara. Malah tak pernah mencangkur, tak pernah angkat lemari, tak pernah buat kerja pun. Jadi orang dulu bila nak pergi meminang, cara taktik yang dia buat, sebelum jumpa bakal puak mentua, daripada rumah genggam nasi. Genggam nasi kuat-kuat. Dah dekat dengan pintu rumah bakal mentua, buangkan nasi itu, jadi ada bekas-bekas kerak tu. Bila bersalam, oh hebat demo. Gitu, bareh. Demo kena bareh. Oh. Yak boktam. Oh. Dia nak tangan ni. Tapi tu dululah, zaman sekarang ni orang kuat kerja pun belum tentu tangan lembut pun orang ada tangan kerja. Banyak komputer dan sebagainya lagi. Maka Nabi tanya, apa tangan kamu keras begini? Adribu bil marwil mishati fa unfiquhu ala iyali. Saya ya Rasul, saya banyak buat job. Siang lain, petang lain, malam lain, weekend lain, saya banyak buat kerja, part time macam-macam. Saya kerja ni sebab saya nak pastikan keluarga saya selesa. Boleh makan apa orang makan, bolehlah jalan, benda boleh. Lantas Nabi ambil tangan Sa'ad, Nabi cium. Kata Nabi, hadhihi yadun la tamassuhan naru abada. Inilah tangan yang takkan disentuh oleh api neraka, kata Nabi. Sebab itu orang semua terperanjat, kenapakah Sa'ad bin Mu'az ini Nabi begitu muliakan dia? Dia bukanlah seorang sahabat kanan, tidak terkenal pun di dalam, mungkin tuan-tuan perempuan dia yang first time dengar nama dia. Tapi namanya harum kerana dia rajin bekerja. Orang kedua yang Nabi cium tangannya adalah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Pun sama, Nabi bersalam, Nabi tengok tangannya berbelang, leher warna lain, tangan warna lain, berjemur. Dia berjemur sampai gelap. Nabi cium tangan dia bila dia beritahu dia kerja kuat. Kata Nabi, la tamassahuman naru abada. Ini dua-dua tangan takkan disentuh oleh api neraka. Sebab rajin kerja. Orang ketiga yang Nabi cium tangannya adalah Siti Fatimah Az-Zahra, iaitu anak enda Nabi sendiri. Kata Aisyah, kanat iza dakhalat alaihi qama ilaiha fa akhadha bi yadihi wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisih. Kata Aisyah, Fatimah kalau datang rumah Nabi, Nabi akan sambut dia, salam dengan dia, dan Nabi cium tangan dia. Biasa anak cium tangan ayah, Nabi tak. Nabi cium tangan Fatimah. Apa sebab? Kerana Fatimah ini, kalau tuan-tuan perempuan perasan, dia adalah seorang suri rumah yang sangat lasak bekerja. Dalam keadaan suaminya itu seorang komando ni mana duduk rumah. 69 komando UTK Pascal mana duduk rumah operasi siang malam. Bukan supaya kita boleh pergi pasar malam, boleh pergi Alamanda, tak ada. Dia standby dia orang ni. Tapi Fatimah anak ramai diurus semua. Tak pernah mengeluh. Sekali je dia pernah mengadu pada Nabi, ya Rasul, ayah, tangan saya pecah-pecah. Ngapa? Duk nguli ke tepung. Dah tu nak apa? Ejahlah sikit, ayah kan pemimpin, kau ada permit warga asing boleh masuk jadi pembantu rumah. Kau takkan tak boleh. Benda boleh ejah kan. Ni contoh je lah. Takkan tak boleh pembantu untuk saya seorang. Kata Nabi, tak payah. Kalau aku sediakan pembantu kau orang cakap, aku guna kuasa dan macam-macam. Apa yang nak buat benda ayah? Awak zikir je lah. Subhanallah, alhamdulillah. Ini sesuatu je. Fatimah, beres apa? Balik zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi Nabi begitu sayang pada dia, maka Nabi cium tangannya. Sebab itu orang perempuan, dia mesti lasak bekerja. Ini ramai perempuan di sini. Orang perempuan, Nabi tak suka orang perempuan lembik. Dia suka orang perempuan ni, dalam bahasa Nabi, Nabi sebut khairun nisa, sebaik-baik wanita, raqibnal ibil, kata Nabi. Sebaik-baik wanita adalah yang boleh menunggang unta. Oh tu kan istilah, maknanya brutal itu. Naik unta susah. Naik unta ni, perempuan kalau dia bukan macam naik kuda.
Kuda tak ada masalah. Unta tinggi. Nak naik unta, kena suruh dia duduk. Puan-puan ingat senang nak suruh unta duduk. Driver kita pun tak dengar cakap kita. Ni perlu suruh unta. Driver tak dengar cakap. Suruh hantar sana, lain kali lah puan. Dia boleh lain kali kan kita. Ini ke pula unta yang tak faham bahasa. Kalau kita jenis patah hati, tak boleh arah unta. Unta ni degil. Unta dia degil. Dulu masa saya di Jabatan Agama, Jabatan Agama Pahang ni HQ-nya di Pekan. Jadi masa tu ni cerita dululah. Masa tu Parlimen Pekan, ahli parlimen dia Perdana Menteri. Jadi orang Pekan bila tayang korban, orang lain dapat lembu, dia dapat unta. Saya dapatlah unta. Tak semua masjid lah, ada 2-3 masjid. Sebab tak semua masjid menyanggup. Dapatlah unta. Jadi kami pun Jabatan Agama diminta beri taklimat kepada orang masjid macam mana nak sembelih unta. Beritahulah unta ni nak kena suruh duduk dulu, ni caranya gini. Unta cara mudah cakap Arab dengan dia. Kalau cakap Melayu dia buat bodoh je. Duduk, dia buat dia je. Ijlis, barulah duduk. Itu pun kalau unta bandar. Kalau unta kampung, kena cakap kampung. Baru dia, dia duduk, dia faham. Kita pun taklimat. Sebab nak sembelih dia kena rendah. Kalau takkan nak panjat tangga, tak jadi. Nak kena suruh dia duduk tu. Nak duduk unta susah. Susah. Jadi pada hari kejadian hari raya tu, tiba-tiba masjid huru-hara. Unta tak beri kerjasama. Semua unta tak nak duduk. Geng ni dah praktik dah apa kita ajar. Ijlis, tak duduk juga. Ada hak azan pun ada. Allah Akbar, tak duduk. Dia buat bodoh je. Saya pun semula ke pejabat kadi. Ni apa hal unta semua tak boleh duduk kali ni. Pergi siasat. Orang kata, jarang jadi gini, biasa mudah sangat. Kami pun ceklah manifest dengan veterina. Datang belum mana unta ni? Cek-cek rupa pada Australia. La ilaha illallah. Cakap orang putih terus duduk. Hello, come to the boat, come to the water. Baru dia duduk. Baru dia ngerti bahasa. Rupanya unta cakap orang putih. Tu unta. Tak ngerti bahasa. Dia susah. Sebab itu bila Nabi sebut perempuan yang hebat, Rakibnal Ibil, dia boleh menunggak unta. Ini cabaran kepada perempuan khususnya. Apatah lagi, saya melihat jangka hayat orang laki-laki di Malaysia ni pendek dah sekarang. Banyak makan di kedai ni banyak pendek dah. Jadi perempuan kena bersedialah jadi balu di awal usia. Jadi kepada orang yang terlampau bergantung hidup pada suami ni kena standby dah. Kena belajar bawa kereta, kena belajar pergi bayar astro, bayar nu, kena belajar dah. Jangan cuma sikit abe. Ada orang ngadu, ustaz, kawan serabut betul dengan isteri. Berapa pula? Dia ni tak boleh independen langsung. Semua benda tak ada tulang belakang. Sikit-sikit bang, tak daya lah. Bang. Kadang kita kat luar. Bang, susu anak habis. Allah, selesaikan lah. Bang, ni. Bang, peti air tak boleh tutup. Bang. Takkan aku kena mikir kita tengah kursus mana. Bang. Jadi macam mana ustaz nak menyelesaikan? Ginilah. Awak lepas ni kalau dia panggil bang, awak pergi je depan mukanya, awak komat. Allah Akbar, syurala ilallah. Dia tanya ngapa awak komat? Dah awak bang, saya komat. Bang. Begitu. Dia kata orang tutu kalau orang Jawa, perempuan yang hebat nak buat isteri ni, pertama bakti, hati-hati, gemati, gemi, welas asih. Ni petua kalau perempuan tuan-tuan nak cari menantu esok. Cari wanita yang bakti. Bakti ni yang patuh kepada cakap kita apa semua. Yang dua hati-hati, yang sentiasa waspada, jaga maruah. Tidak buat upload video ngarut-ngarut dalam TikTok, berjoget-joget betul tak ada. Dia jaga diri dia, harga diri dia. Yang ketiga gemati ataupun gati ni dia pandai melayan. Anak-anak pandai melayan. Suami dia pandai melayan. Macam kalau kita sebagai mak ayah, dia layan mak bapak dia bagus. Mak bapak bagus anak macam ni, buat menantu bagus. Yang keempat gemi. Gemi ni
dia pandai urus ekonomi keluarga. Sampaikan ada satu kata-kata, kata orang bijak, carilah wanita yang ringan di sumur, hemat di dapur, hangat di kasur. Apa artinya? Ringan di sumur, sumur ni air, tempat bekerja, membasuh apa semua. Nampak ringan, tangkas, sup. Tak adalah terhege-hege gitu. Nampak dia well trained lah. Kita tengok dia buat kerja tu, kong, pantas. Ataupun hemat di dapur, wah dia terror. Kalau masak, pandai. Tak adalah terror sampai boleh buka kedai, tapi adalah makanan. Kadang suami balik petang, adalah benda nak mengemukkan suami. Goreng itulah, goreng ni, kepuk sebalang, habis. Ada benda nak suruh kita gemuk. Dan hangat di kasur. Kasur ni, kata orang Jawa, katil. Ni saya tak cerita lah, benda tak sesuai ya. Maknanya cari isteri yang pandai melayani suami. Yang penting jangan manja sangat. Itu yang kriterianya itu. Welas asih ni memiliki rasa sayang. Perempuan jangan salah faham, lemah lembut bagus. Tapi yang payah lemah lembab. Terhege-hege. Ayo wanita sekalian, jangan lembik. Hati lemah, fikiran pendek. Pendirian goyah, mudah tergolek. Bekerja lengah, kurang selidik. Sebagai wanita kena tahan berhujan, mau berpanas. Tahan bersusah, berpenat lelah. Tahan belenjin, tak kering kain. Tahan berteruk, sepepak teluk. Tahan bersensudung, sepepak tanjung. Tahan berbagan, sepepak hutan. Tahan berkain, selai sepinggang. Tahan hidup berkalan leher. Tahan mati berkalan tanah. Tahan berhaus, mau berlapar. Tahan merapah, semak belukau. Ini orang perempuan hebat. Baik itu dulu masa saya kadi. Dulu saya kadi bukan kedi mango. Saya kadi daerah Temerloh. Kadi ni dijaga 3 perkara besar. NCR ni bukan ISO dah. NCR ni nikah cerai rujuk. Saya tengok ramai perempuan yang kena gantung tak bertali kerana mereka ni jenis lembik. Kalau jenis hak brutal itu tak berani laki dia buat perangai sangat. Yang jenis suami buat perangai menangis. Nangis apa? Buckle up lah, lawan. Itu caranya, undang-undang ada kan. Lepas itu jangan lembik. Itu dipanggil Rocky Benal Ibe. Maka Nabi cium tangan Sayyidatina Fatimah sebagai gambaran Nabi sangat suka orang rajin kerja. Cuma hadirin hadirat sekalian, kerja bagus dah macam kita sekarang sebagai penjawat awam. Tapi tak ada erti pekerjaan itu kalau kita tidak ada integriti. Integriti ni banyak takrifan, tapi saya melihat satu sudut yang mudah. Integriti ni soal kepercayaan. Bagaimana kita nak memberikan kepercayaan kepada orang yang telah melantik kita. Kepercayaan ni mustahak. Baru-baru ni keluar video, ada seorang wanita besi lah kita panggil. Berani betul dia memanjat KLCC tu. Puncak atas tu, engineer katanya. Wallahualam, dia kata cleaner, kata engineer, lantaklah yang betul dia berani. Dia berani panjat atas. Kenapa dia berani panjat sampai atas? Kerana talinya itu ada integriti. Kalau tali itu tak ada integriti, tak ada orang berani. Kenapakah pasukan 69 komando boleh terjun daripada kapal terbang pakai parachute, terbang bebas, free fall? Sebab dia ada integriti terhadap payung terjun dia. Kalau dia tak percaya dengan payung terjunnya, dia akan bunuh diri kalau dia terjun. Kita pun nak berjalan ke mana-mana, kenderaan kita mesti ada integriti. Kalau kenderaan kita tak boleh dipercayai, nampak dekat dashboard dah menyala gambar bateri, dah menyala gambar, janganlah bawa. Mati tengah jalan je sekarang. Tayar kita pun sama juga, ada integriti ataupun tidak. Kalau tuan-tuan puan-puan tak ada integriti pada tayar itu, janganlah bawa. Sebab itu integriti ni soal kepercayaan. Orang pernah kaji kenapa Nabi kita secara relatifnya sangat singkat tempoh dakwahnya. Nabi dalam tempoh 20 tahun saja kurang lebih, dia telah berjaya mengubah bangsa. Berbanding dengan setengah Nabi, ada yang mengambil masa hampir 1000 tahun untuk nak ubah umat dia. Kenapa Nabi begitu hebat? Sebab Nabi ni dia ada modal terbesar, kepercayaan. Kan nama dia Al-Amin.
Al-Amin maknanya Muhammad yang dipercayai. Percayalah tuan-tuan, kepercayaan modal terbesar untuk kejayaan. Saya ramai tengok orang naik pangkat. Ada orang naik pangkat, dia ikut betul cara-cara nak naik pangkat, tapi tak dapat juga. Mungkin peringkat kita ni tak adalah. Kalau peringkat universiti, kadang kesian ada orang dah sampai, dah ada PhD, dah grade 51, grade 52, nak dapat Prof Madya susah. Oh, lalu dia pun ikutlah peraturan, kena menulis jurnal ni lah, kena buat kajian berimpak tinggi lah, kena ada ni. Berapa jurnal dia tulis, berapa pembentangan dia buat, buku dia terbit ni. Tiba-tiba ada orang hak tak ada menulis, tak ada apa, elok dapat Prof Madya. Apa sebab? Naik pangkat ni kepercayaan je. Kita akan lantik orang hak kita percaya boleh bekerja dengan kita. Kepercayaan. Berapa orang keliling kita yang dulu sama kerja dengan kita lebih laju langkah pada kita. Apa sebab? Dia dapat kepercayaan daripada orang atasan. Berbanding dengan kita walaupun qualify, tapi orang tak percaya dia ni boleh buat kerja ni. Orang kepercayaan itu mustahak. Dalam dunia perniagaan, kepercayaan ni nombor 1. Ada kedai tuan-tuan, walaupun nampak kedai tu nak roboh, makcik yang menjual tu pun, jual nasi kukuh tu pun tak adalah seksi pun. Tapi orang berderu-deru datang. Tak payah pakai pelayan, pakai kasut roda ke apa, tak ada makcik tu. Tak ada. Pinggang dengan punggung dia pun kita tak tahu mana satu. Sama. Kita bukan nak mana dia. Tapi kenapa orang ramai? Orang Melayu akan tuduh ni bela jin, ustaz. Bukan bela jin. Kepercayaan. Masakan dia sedap, harganya dalam kemampuan, bersih, lepas tu mesra, dia ada integriti di situ, maka orang tetap akan pergi. Baik itu orang berniaga ni, kalau sekali orang tak percaya, habis lagi. Apa lagi kerjaya yang sangat pentingkan kepada kepercayaan? Calon pilihan raya. Calon pilihan raya kalau tak dapat kepercayaan, mimpi dah nak menang. Semua kepercayaannya. Calon contoh kawasan tu ada setengah 10 calon. 10 calon. Mana satu kita nak pangkah? Jadi orang yang paling boleh mendapat kepercayaan tu yang akan diberikan undi. Payah. Itu sekarang dia orang berlumba-lumba nak dapatkan kepercayaan. Saya baru ni ada satu calon pilihan raya, dia nanya, "Ustaz, apa hukum semayang banyak kali?" Dia tanya saya. "Kenapa pula awak semayang banyak kali?" Aku gini, singgah kawasan tu. Kawan dah semayang asar dah tadi. Sampai-sampai orang tengah semayang asar, aku semayang lagi. Habis semayang pergi rumah tua kampung, dia tengah semayang, aku semayang lagi. Semayang asar sampai 6 kali. Macam mana gaya? Dia kata untuk awak memang elok lah banyak kan semayang, bertobat kepada Allah. Kata memang elok lah banyak semayang. Banyak nak kepercayaan. Dia kalau dalam nak jadi calon, kepercayaan ni dia berlapis-lapis. Kepercayaan dari pengundi, rakyat. Dia ada kepercayaan daripada parti itu sendiri. Kadang dia popular, tapi parti tak suka dia. Ataupun orang yang grassroots tak suka dia. Tak dapat percayaan juga, tutup bilik gerakan. Orang malas nak menolong dia. Payah juga. Ada masa kepercayaan tu daripada istana. Ada juga yang nama-nama kena dapat restu ataupun perkenan. Tak dapat kepercayaan, tak lepas juga. Ada juga kepercayaan tu daripada presiden parti tertentu misalnya. Itu semua dia ada lapisan. Lapis-lapis. Saya ingat lagi dulu, kalau tanya dekat-dekat pilihan raya, orang sibuk nak jadi calon. Masa tu orang semua nak membodik Perdana Menteri zaman itulah. Jadi nak jadi calon kena tunjuk muka Perdana Menteri. Ada beberapa orang saya kenal, tiap-tiap minggu semayang Putrajaya. Tiap-tiap minggu semayang Putrajaya. Apa sebab? Nak nunjuk muka, pancekat. Nak dapat kepercayaan. Habis semayang Jumaat, salam. Dia bersalam Perdana Menteri, orang lain salam, cium tangan gitu. Dia pusing pula tangan. Cium sampai siku. Dia punya cium sampai ke siku. Apa sebab? Nak dapatkan itu. Itu bukan mudah. Kepercayaan ini benda susah. Benda mahal, tak dijual beli. Tidak ada satu universiti pun dalam dunia masa convocation yang dia boleh isytiharkan, ini ijazah yang kalau awak pegang, awak akan dapat kepercayaan. Tak ada. Belum tentu.
Sebab kepercayaan ni adalah anugerah daripada orang ramai pada kita. Tak ada orang boleh keluarkan sertifikat. Dia kepercayaan yang paling mudah kalau orang tu bekerja tidak guna untuk kepentingan diri. Orang akan respect pada dia. Sebagaimana Omar bin Abdul Aziz. Khalifah Omar bin Abdul Aziz ni, dia Khalifah Bani Umayyah. Dia punyalah jaga kepentingan masyarakat sehingga tak guna kepentingan peribadi. Dia penjawat awam. Dia siang kerja office, malam dia buat overtime. Ada kerja-kerja tertunda dia buat malam. Zaman tu tak ada elektrik, pakai lampu pelita. Sedang dia buat kerja, tiba pintu pejabat dia ketuk orang. Dia pun buka. Ada setengah kata anak dia, ada setengah kata kawan dia, macam-macam lah ceritanya. Tetamu lah yang penting, masuk tetamu. Dia pun tanya, awak datang ni urusan apa? Saja je borak, cerita-cerita biasa-biasa, santai-santai. Siang lah sibuk, malam lah nak wah-wah. Oh, dia kata ni bukan datang hari kerja ni. Tak, borak je. Oh gitu, sekejap ya. Padam lampu, cakap dalam gelap. Sampai kawan tanya, takkan borok dalam gelap? Saya tadi pasang lampu sebab saya buat kerja. Lampu ni pakai minyak. Minyak ni duit rakyat. Kita nak bekerja, kita nak borok pasal peribadi. Jangan guna duit rakyat. Borok dalam gelap. Inilah Umar bin Abdul Aziz. Kita nak sampai makam itu, mimpi. Mimpi. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan nak cuba, boleh. Duduk di office dalam bilik kan. Pasal aircon, buat kerja lah. Tiba member datang, ketuk pintu. Assalamualaikum, boleh masuk? Ya apa hal? Ni kawan dia nak cerita benda baru ni. Insurans ni ada produk kita yang baru ni. Oh cerita hal lain ni, bukan hal kerja. Tak, sambil-sambil. Sekejap ya, ambil remote, tutup aircon. Tutup aircon. Member tanya, takkan borok dalam panas begini je. Tuan-tuan bagi ayat Omar Abdul Aziz tadi. Tadi saya pasang aircon sebab saya buat kerja. Ini aircon, duit ni duit kerjaan, duit orang awam. Kita borok hal kita, jangan pakai harta rakyat. Oh insaf kawan kita. Tobat insaf. Tapi orang baik sebegitu, umur tak panjang. Dan Omar bin Abdul Aziz pun umur dia tak panjang. Dia memerintah selama 2 tahun 5 bulan sahaja. Dia meninggal umur 39 tahun. Kerana diracun oleh menteri-menteri dia sendiri. Orang yang kuat integriti ni orang tak suka. Memang orang tak suka. Strict. Mana ada orang suka? Oh semua benda tak boleh dia ni. Ini tak boleh, itu tak boleh. Jadi bodoh aja. Ada setengah jabatan kementerian yang memang tegas tentang tak guna kepentingan peribadi ni. Nak ambil kertas A4 pun ada rekod dan oh memang berhalus betul. Yalah orang takkan sukalah kalau kita nak cuba untuk amanah. Sebab itulah kepercayaan ni tuan-tuan puan-puan, manusia akan percaya kepada kita bila kita ada 3 perkara. Pertama qualification, yang kedua efficiency, yang ketiga integrity. 3 ni kalau ada orang akan percaya kepada kita. Pertama sekali kualifikasi. Tanpa kualifikasi, skill ataupun knowledge yang khusus untuk kerja itu, tak ada orang akan percaya kebolehan kita. Contoh tuan-tuan diminta untuk jadi imam Masjid Putra. Tapi tuan-tuan tak pernah sekali hidup pun jadi tu imam, tak pernah urus jenazah, tak pernah mandi jenazah, surah sejadah pun tak apa. Macam mana nak jadi tok imam? Sekarang maghrib qul huwallah, isyak qul huwallah, bila nak baca surah lainnya? Bila orang tanya kenapa kamu jadi imam besar dalam keadaan tak ada ilmu? Oh, saya nak kejar kejusasi tu, saya ambil je lah. Tak amanah. Awak tidak ada kelayakan. Bukan bidang awak. Itu maksudnya. Sebab itu kelayakan ni memberi kepercayaan. Sebab itu tuan-tuan kalau pergi klinik, doktor kalau boleh penuh-penuh dinding tu digantungnya sijil dia. Oh, Royal Surgeon Island, Dublin, Universiti Malaya, Singapura, supaya sambil kita dia nak cek tekanan darah kita pun tengok, oh cerdik doktor, oh banyak. Semua BTN 3 kursus BTN dia pergi. Oh hebat doktor. 3 kursus BTN pun dia gantung. Dia memberikan keyakinan, kepercayaan.
Sebab itu kalau bos-bos ni kalau pegang jawatan yang orang macam tak yakin je kita, tuan-tuan gantung je lah CJ mana ada. Dia kata, oh cerdik bos kita ingat bodoh. Nampak jalan ngempor je, CJ banyak. CJ kursus Intan ada, CJ Intan, semua Intan dia pergilah. Utara, timur, selatan, barat, semua dia pergilah. Apa kursus? Penuh. Oh, CJ. Dia mendatangkan kepercayaan. Sebab itulah kalau kita nak jadi pomen, orang akan percaya kalau kita ada kemahiran. Kalau kita nak jadi lawyer, kalau tak ada kelayakan, orang tak percaya pada kita. Doktor apatah lagi. Sebab itu manusia yang ada skillful dan knowledgeable, orang akan letakkan kepercayaan. Orang yang berbeza, perbezaan skill antara satu orang dengan satu orang, itu menjadikan kita lebih pada orang lain. Itu macam kita punya latihan dalam perkhidmatan ladap. Ladap ni adalah kita soft skill yang lain daripada kerja kita. Makin banyak ladap kita sertai, makin banyak skill yang orang lain tak ada, kita ada. Contohnya imam, orang S, dia ustaz. Kalau dia pergi kursus Quran, tajwid, itu makanan dia. Tapi kita hantarkan dia belajar kemahiran baru. Contohnya kemahiran PA system. Contoh. Jadi dia ada nilai tambah. Menambahkan lagi kepercayaan orang untuk mengangkat lagi pangkat dia lebih besar lagi. Itu maksudnya. Yang kedua, efisien, kecekapan. Kecekapan juga adalah perkara yang boleh mendatangkan kepercayaan orang. Tuan-tuan sekalian, kalau on paper kita excellent, tuan-tuan punya first degree CGPA sampai 3.8, Dean Slim 4 semester berturut-turut, semua cantik atas kertas. Master pun bagus, GOT lagi. Ni candidate PhD pula sekarang, dapat pula HLP daripada JPA. Memang hebat sekali. Tapi bagi kerja on field, lingkup habis. Orang tak akan percaya pada kita. Kita di Kementerian Agensi Jabatan, berapa banyak budak praktikal masuk tempat kita? Berapa ramai budak praktikal daripada universiti? Kadang kita tengok, bila dia bentang file, marvelous. Wow, semua cakap. Bagi dia satu task. Awak tolong buat satu program ni kita nak bagi bla 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 bla. Dalam masa seminggu saya nak tengok kertas. Awak siap kertas kerja. Rupanya tak ada apa boleh dia buat. Melopor. Tak cakap. Walaupun dari segi kelayakannya begitu bagus. Dan ini realiti yang kita hadapi sekarang. Hari itu kami buat temuduga untuk contract of service daripada pihak SUK untuk penjawatan untuk beberapa masjid. Ini semua grade 41 semua pegawai-pegawai. Contoh ini kita cerita pegawai ni. Datanglah kandidat calon yang macam-macam pesen. Ada yang datang pakai baju kot stoking Ronald McDonald, ada stoking belang-belang, pakai kasut jogging pun ada. Kita pun heran, budak-budak muda ni dia macam dia tak serius. Tapi file dia 3-4 file ada. Macam-macam CJ Anugerah Dekan lah itu ini. Lalu bagaimana nak dapat kepercayaan? Sebab dia punya dressing, dia punya cara percakapan, dia punya general knowledge tak ada. Ini juga orang akan menyebabkan orang tak percaya kepada kita. Kecekapan ni ada kaitan dengan kemampuan kita untuk berpenampilan bagus, buat kerja yang baik. Sebab itu Donald Trump, dia membahagikan manusia ni kepada dua jenis. Satu dia panggil book smart, satu lagi street smart. So you nak pilih jadi book smart ke nak jadi street smart? Cuma masalahnya kadang-kadang ada orang kerja cekap, efisien, tapi masalah integritinya pula dipersoalkan. Kerja bagus, kelayakan tinggi, tapi kroni, rasuah, tak semayang, benda-benda macam itu. Sebab itu selain daripada kecekapan, integriti juga penting. Integriti ini, mana ketulusan kita, ini elemen paling penting meraih kejayaan. Walaupun kita graduate dari overseas, hebat macam mana cakap orang putih, kerja pun cekap, tapi kalau tak amanah, 10 sen pun tak ada harga. Tak ada nilai kita. Kalau kita cekap macam mana pun, tapi kita tidak integriti. Tak ada amanah, tidak ada ketulusan.
Dulu masa zaman Pak Lah jadi Perdana Menteri, dia kenalkan integriti ni apa semualah. Jadi masa tu dia lantik ramai daripada agamawan untuk jadi penceramah program-program integriti ni. Jadi kami pun dihantarlah pergi berkursus banyak tempat lah dihantar. Jadi ada satu dapatan daripada pihak masa tu di Intan, di Bukit Kiara. Dia menyebutkan bahawa penjawat awam ni hebat macam mana pun penjawat awam, dia 3 perkara paling banyak berlaku penyelewengan. Ini kita muhasabah diri kita pagi ni. Pertama yang paling banyak diselewengkan oleh penjawat awam adalah masa. Dia 3 perkara: masa, harta awam, duit. Nombor 1 sekali masa. Sebagaimana yang dah termaktub dalam Keliling Perkhidmatan Awam, waktu bekerja kita setiap hari adalah kurang lebih 8 jam. Dan bayaran gaji purata bagi setiap pekerja ni kurang lebih lah RM14, 17 sen, RM15, RM16. Namun, hasil kajian dijalankan menunjukkan telah berlaku kegiatan curi tulang dalam kalangan pekerja pada keseluruhan item soal selidik dengan jumlah curi tulang 120 minit bagi setiap orang. Di Amerika, kegiatan curi tulang adalah sebanyak 2.09 jam sehari. Dia masalah panggil MIA, Missing in Action, MIA ni ataupun curi tulang ini, kita kena akui ianya wujud. Ada satu kementerian, kita tak sebutlah kementerian mana, dalam laporan dia ada 1912 kes ataupun 55.4% kes tidak hadir bertugas telah pun dicatatkan. Daripada semua kes ponteng kerja itu, sebanyak 1,311 kes, mana 68.57% adalah kesalahan dilakukan anggota kumpulan pelaksana, manakala 601 kes ataupun 31.43% membabitkan PMP, pengurusan dan juga profesional. Dan ada satu kes di mana seorang kaki tangan yang bertugas di kawasan pedalaman dibuang kerja kerana tidak hadir bertugas selama 2,002 hari ataupun selama 5 tahun. 5 tahun tak datang kerja. Bala betul. Bayangkanlah. Sebab itu kita kena didik penjawat awam, rakan-rakan kita, jangan ponteng. Masa ini adalah benda yang sangat mustahak dalam kehidupan. Ini amanah kita. Sebab itu kata Benjamin Franklin, time is money. Masa ni duit. Orang Arab dia ada satu syair dia sebut al-waqtu kas-sayf. Masa ni macam pedang. Kalau awak tak potong dia, dia potong awak satu-satu. Kita mesti cepat. Sebab itu dalam Al-Quran Allah gambarkan masa ni begitu mustahak sehingga semua ibadah orang Islam semua berkait dengan masa. Tuan-tuan nak sembahyang ada masa. Contoh pagi tadi sembahyang subuh. Tengah hari tuan-tuan perempuan nak sembahyang zuhur. Nanti asar petang, maghrib isyak. Tak boleh buat melainkan pada masa dia. Katalah kita rehat. Sekarang tuan-tuan sembahyang zuhur. Waktu tengah-tengah relax, kata aku rasa penat pula. Terus je lah sembahyang asar. Pukul 2 sembahyang asar lah. Kenapa sembahyang awal? Advance. Takut terlelap. Tak boleh. You tunggu je lah masa. Oh, kalau boleh in advance, hari-hari kita buat sembahyang subuh lepas isyak. Tak payah bangun pagi buta sangat. Tak boleh. Dia ada time dia. Kita nak berbuka, tengok jam. Tengok jam. Takut jam salah. Pasang blok radio. Pasang blok radio, rupa radio Alostar. Bapak lah lambat ini berbuka. Orang Kuala Lumpur kenyang lah. Kita ikut masa. Nak raya ada masa. Semua ada masa. Hatta kalau baru-baru ni 2 malam lepas, gerhana bulan penuh. Kalau tuan-tuan tengok dalam falak punya tu kajian, detail pukul berapa start, pukul 4 ni berapa. Detail sekali. Setiap waktu itu pergerakan bulan sampailah pukul 9 lebih. Dia 80 berapa minit kan. Ulama susun satu. Sebab itu dalam Quran ada 4 surah yang diberi nama dengan waktu. Pertama surah Al-Fajr, yang kedua surah Ad-Duha,
Yang ketiga surah Al-Asr. Yang keempat surah Al-Lail. Kita dengan masa ini sangat rapat. Orang Islam dilatih untuk pentingkan masa. Jadi jangan buang masa. Time is ticking. Umur kita pun belum tentu panjang. Life expectancy di Malaysia ini tak tinggi. Di Malaysia ni laki-laki life expectancy dia 73.2 tahun. Wanita lebih kurang 77.6 tahun. Maknanya total life expectancy di Malaysia 75.3 tahun. Kita ranking ke-71 dalam world life expectancy. Jadi umur kita tak banyak. Walaupun tuan-tuan puan-puan exercise, tak makan nasi apa, 70 lebih, 80 pun banyak baring lah daripada berdiri. Jadi tak banyak sangat. Tak banyak. Ada orang panjang 80 tapi baring je, tak ada apalah. Menunggu hari je. 77 ni umur yang masih waras lagi. Tak kena Parkinson lagi, tak kena apa lagi. Jadi masa tak banyak. Sekarang umur dah berapa? Kita habiskan dengan mengular, kita habiskan dengan benda yang tak berfaedah. Maka sebab itu kita kena amanah dengan masa ini. Masa tak banyak. Yang kedua, penjawat awam ini, dia paling banyak sekali seleweng adalah harta awam. Harta awam. Apa makna harta awam? Harta awam ini ialah apa saja kepunyaan atau milikan di bawah kawalan kerajaan yang dibeli atau disewa beli dengan wang kerajaan ataupun melalui sumbangan yang diterima ataupun diperolehi melalui proses perundangan. Ianya terdiri daripada kumpulan aset, sama ada harta modal ataupun inventory, harta berbentuk fizikal, tanah, bangunan, jalan raya, kenderaan, loji, senjata api, peluru, kelengkapan pejabat, barang luak tak luak, kategori inventory, bla 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 bla, panjanglah jawapannya. Tapi kalau nak bahasa mudah, apa makna harta awam? Harta awam ini adalah apa saja harta yang bukan harta bapak kita. Itulah harta awam. Ini cara nak mudah faham. Nak sebut inventory tak inventory, luak tak luak, pening, geng-geng sebelah ni nak faham pening kepala. Ini bukan harta bapak engkau jangan buat macam harta engkau. Faham? Oh, faham. Oh, dia faham. Contoh, dalam auditorium kita ini, ni semua ni bukan hak kita. Daripada mikrofon, kursi, meja, stand mic, TV besar, rumah kita pun tak sebesar ini TV. Kapet, meja, cawan, semua benda lah, semua ni ada kat pengenalan belakang ni. Ada, lepas tujuhnya apa semua. Artinya bukan hak kita. Maka bila bukan hak kita, buatlah cara bukan hak kita. Jangan buat serupa harta benda bapak kita. Tapi dalam dapatan paling banyak diselewengkan harta awam. Banyak diselewengkan. Jadi kalau contoh mudah yang kami masa pergi kursus Bintan tu, dia buat soal sidik secara random sajalah. Masa tu dia tanya berapa orang di kalangan tuan-tuan yang tak pernah sekali pun tidak menggunakan telefon pejabat untuk telefon ke rumah. Masa zaman tak ada handphone lah. Maknanya siapa yang telefon ke rumah kerana hal peribadi, salah. Salah. Kalau ada hal tak ada masalah untuk bekerja. Ini tanya, yang masak apa tengah hari ni? Oh, tak apalah, abang lambat sikit goreng ikan tu, lagi 10 minit lah sampaikan goreng. Sedap sangat dia cakap telefon dia ni. Dia tanya berapa orang di kalangan tuan-tuan tak pernah sekali pun tidak menggunakan mesin photostat pejabat untuk photostat resepi misalnya. Ataupun CJ anak nak masuk universiti, dia bantai je mesin photostat office. Apa geng-geng-geng, dia datang. Lepas orang balik office, dia datang buat kerja. Sebab itu SPRM punya dapatan, orang paling banyak pecah amanah dipanggil philo type of person. Apa makna philo? First in, last out. Something wrong somewhere. Orang yang terlalu awal datang kerja dan orang yang terlalu lambat balik kerja, something wrong. Ini bukan sini, cerita tempat lain. Sebab itu jangan terlampau awal sangat. Pukul 5:30 pagi dah masuk office. Kejar ke benda? Adalah benda dia buat tu sekarang. Lepas tu pukul 11 malam baru balik. Ada benda tu. Sebab itu kalau, yalah ni SPRM kan dia kenal orang kan, macam mana type orang yang selalu, rupanya antara cirinya philo dia panggil. First in, last out. Jadi kita datang kerja ngam-ngam sajalah. Tapi kita tak ada lah, memang datang tak jumpa-jumpa lah. Mana pergi mengetih pun tak tahulah.
Jadi jangan salah guna harta awam. Kereta pejabat, apa saja benda-benda tak boleh disalahgunakan. Dalam agama aja ini sikap as-sidqu wal amanah. Kena ada jujur, kena ada amanah. Sebab itu kita sebagai ketua jabatan PTJ ke mana-mana, sebelum amanahkan tugas kepada anak buah, pesanlah mereka dengan pesanan yang pernah diberikan oleh orang tua-tua. Bila hendak memberikan amanah, berikanlah kepada orang yang bermaruah. Apabila amanah hendak diserahkan, serahkan pada orang yang beriman. Apabila amanah hendak berlanjut, serahkan pada yang patut-patut. Kalau amanah hendak kekal, serahkan kepada anak buah yang berakal. Kalau amanah hendak bermanfaat, serahkan pada orang yang taat. Kalau amanah hendak berjaya, serahkan pada orang yang paling dipercaya. Kalau mencari pemangku amanah, carilah yang tidak bercabang lidah. Kalau amanah hendak diberi, berikan kepada orang yang sedar diri. Sebelum amanah diberikan pada orang, kelebihannya ditengok, kelemahannya kita timbang. Ini cara supaya tidak pecah amanah itu nanti. Jadi ini yang kedua paling banyak diselewengkan oleh pejabat awam, iaitu harta awam. Yang ketiga yang terakhir, yang paling banyak diselewengkan oleh penjawat awam dalam dapatan daripada ceramah Intan itu adalah duit, fulus. Duit ni payahlah tuan-tuan. Laisal bil mal kullu syai'in gagal wa bil fulus kullu syai'in lulus. Ada satu syair Arab campur Melayu. Tak ada duit gagal, ada fulus lulus. Fulus ini dia boleh menjadikan lulus. Maka apabila penjawat awam dalam hati ada bunga nak jadi orang kaya, maka akan rosaklah nama baik penjawat awam. Saya selalu pesan pada rakan-rakan penjawat awam, kerja penjawat awam ni nombor satu, kena bersedia untuk tidak kaya. Kalau siapa-siapa dalam hati ada bunga nak jadi orang kaya, berhenti je lah kerja, main saham hari-hari, mana tahu kaya. Atau jadi TikToker ke YouTuber, main game hari-hari. Masuk dunia penjawat awam, jangan mimpi kaya. Jangan mimpi. Kita tengok video orang kadang jutawan-jutawan muda kereta syakabung, syakabung, oh kereta syakabung, oh dia tunjukkan kereta dia syakabung. Kita pun lah, bila lah aku lah kredit 29, mampus tak dapat pakai gini. Lah sekali melangkah penjawat awam, jangan mimpi. Mimpi pun jangan. Bukan kata jangan buat, jangan mimpi. Oh kadang terbakar ke ustaz dengar iklan, hari-hari mengadap jam, tak payahlah mengadap jam, jomlah kita jadi kaya, sudah pula pergi kerja. Nak, tutup je lah radio. Kita kan dah berjanji dalam lagu penjawat awam, kita memegang amanah bangsa. Kita juga telah berikrar, tak setia, korban tenaga, bela bangsa dan agama. Sebab kitalah benteng Malaysia ini. Kalau tuan perempuan tak nak jadi benteng, nak jadi orang kaya, berhenti je lah. Tak ada masalah. Belambak ke orang dalam senarai nama SPA nak masuk kerja-kerjaan ni. One down, 14,000 to go. Tak ada apa, tak ada masalah. Jadi nombor satu, jangan mimpi jadi kaya. Nombor dua, kerja-kerjaan kena taat arahan. Kalau tak reti taat arahan, jenis keturunan para mesuara ke apa ke, berhenti je lah kerja. Kita SYMP, saya yang menurut perintah. Bukan perintah bos kita, perintah general order. Kita ikut peraturan. Salah tetap salah. Kita bukan taat orang, kita taat kepada janji kita. Dalam general order kita, perkeliling-perkeliling yang ada. Jadi orang yang tak reti nak taat kepada arahan, berhenti je lah kerja. Maka apabila kita sebagai penjawat awam nak duit, nak kaya, itu yang dia rasuah. Haram rasuah, ada khilaf tak di kalangan ulama? Tak ada. Janganlah ada orang dia mengatakan, saya pernah belajar ustaz, 4 mazhab tidak sepakat mengatakan dia haram. Ada satu tu makruh. Pedah. 4 bukan 4, 12 ulama semua kata haram. Rasuah dia perosak maruah. Maruah kita akan jadi rosak kalau orang tahu kita ni kuat rasuah. Malu kita. Awak dalam masa ceramah duduk depan sekali, penceramah bukan program ni, program lain. Duduk depan. Rupanya makan duit banyak.
Malu kita. Orang akan mengata esok. Tapi lah bab duit ni siapa yang boleh nak mengelak. Macam tuan-tuan lagi lah ya. Duduk dekat kementerian memang menjaga duit. Salam, bau duit. Mabla. Bau duit, salam. Cabaran lagi kuat. Kontraktor berbaris ni nak jumpa minum air dengan kita. Orang cek-cek projek dah. Ini kena banyak. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Sabar. Tapi duit ni memang payah. Saya nak kongsi satu rahsia. Cerita ni bukan rahsia. Cerita ni dah ada open secret. Selepas negara kita merdeka tahun 57, kerajaan ketika itu dia dah mula nak beri tumpuan untuk selesaikan masalah rasuah dalam negara ketika itu. Maka pada bulan Januari tahun 1958, kerajaan Malaysia masa itu telah menjemput seorang pegawai tinggi polis daripada pasukan polis Pakistan. Nama pegawai itu Shah Nazir Alam. Dia datang, kita minta pendapat dia pun buat kajian berhubung dengan masalah rasuah dalam negara kita. Jadi dia pun buat kajian selama 3 bulan dan dia berjaya menghasilkan laporan bertarikh 26 April 1958 yang dia kemukakan pada kerajaan. Antara cadangan yang dikemukakan ketika itu adalah untuk menubuhkan sebuah agensi khusus untuk membuat siasatan kes rasuah di peringkat persekutuan, negeri dan juga daerah. Jadi hasil kajian Shah Nazir Alam ini dikaji secara mendalam oleh jawatankuasa bertindak yang turut mencadangkan supaya ditubuhkan unit baru dalam pasukan polis yang akan buat siasatan terhadap aduan rasuah. Cadangan itu akhirnya dipersetujui oleh pihak kerajaan. Jadi semasa ditubuhkan pada 1 Oktober tahun 67, masa itu atas nama Badan Pencegah Rasuah, BPR. Tapi masa itu BPR kuasa sangat terhad. Tugas BPR ketika itu hanyalah menjalankan aktiviti cegah rasuah saja. Iaitu dia buat ceramah kesedaran. Macam kita buat ni lah, bulan integriti, minggu integriti. Bagi kesedaran saja. Adapun siasatan kes-kes rasuah itu dilakukan oleh cawangan jenayah khas yang diletakkan di bawah PDRM. Manakala pendakwaan kes-kes rasuah dikendalikan oleh bahagian pendakwaan Kementerian Undang-Undang ketika itu. Cuma sampai tahun 1973, 1 hari bulan Julai, nama BPR tukar kepada Biro Siasatan Negara ataupun BSN setelah diluluskan oleh Parlimen menerusi Akta Biro Siasatan Negara tahun 73. Kemudian BSN ini tukar lagi nama kepada BPR semula pada tahun 82 apabila Akta Badan Pencegah Rasuah 1982 diluluskan di Parlimen dan akhirnya sejarahnya sampai 2009 SPRM diperkenalkan dan dia beroperasi sebagai sebuah badan yang mengambil alih sepenuhnya tugas BPR. Yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, yang buat cadangan ni dulu pegawai polis Pakistan nama Shah Nazir Alam. Dia mencadangkan. Tapi lepas 3 bulan dia buat kajian, dia balik ke Pakistan. Dia balik ke Pakistan, dia kena tangkap pula kes rasuah. Ironi kan? Sebab itu duit ni tak boleh cakap. Songkok tinggi ke, serban ke, janggut panjang, ini duit tak boleh, dia ada rimau. Dia bahaya sikit. Sebab itu saya selalu menyebut tanggungjawab mencegah rasuah tidak mampu dipikul oleh SPRM bersendirian. Takkan mampu. Semua bertanggungjawab. Kita tak nak jadi macam Filipina. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan. Di kalangan negara Asia, Filipina memiliki instrumen pencegahan rasuah paling banyak di Asia. Filipina ada 7 undang-undang dan ada 19 agensi penguatkuasa rasuah. Paling banyak. Semasa zaman Presiden Ferdinand Marcos, dia perkenalkan 5 agensi pencegah rasuah yang baru dalam tempoh 21 tahun era pemerintahannya. Tahun 65 sampai tahun 86. Tapi, semua yang wujud itu hanyalah kosmetik hiasan untuk melindungi wajah-wajah yang hodoh di Filipina. Bumi dan langit Filipina syarat diselubungi dengan mendung dan gerhana rasuah.
Amalan rasuah sangat memuncak pada era pemerintahan Marcos. Amalan kronisma berlaku secara berleluasa. Sanak saudara kenalan rapat dilantik jadi ketua pelbagai agensi. Semua orang cenderung nak mengumpul kekayaan peribadi. Itu berlaku di sebuah negara yang memiliki 19 agensi penguatkuasa. Sebab itu saya sering sebut, benda ini tak ada kaitan dengan penguatkuasaan. Tapi ini di dalam. Tuan-tuan puan-puan yang hari-hari salam bawa duit pun boleh sabar. Orang lain duduk tengah hutan mana dia pula mencari-cari. Tak boleh. Kita dalam mesti mau kuat. Ada orang tanya, Ustaz, zaman Nabi ada tak orang rasuah? Ada? Ada. Ada satu riwayat, Nabi pernah menugaskan seorang daripada Bani Asad, namanya Ibnu Lutbiyah. Dia pergi untuk menguruskan collection zakat ke sebuah kampung. Jadi bila dia dah buat collection, dia pun balik ke Madinah, bentanglah, baliklah. Ketika dia bentangkan dia punya kutipan, dia mengatakan, mabalul amil tab'asuhu fayati yaqulu hadza laka wa hadza li. Tiba-tiba Ibnu Lutbiyah ni dia mengatakan, ini yang dalam beg ni, yang ni collection saya, yang dalam beg ni hadiah. Ini saya punya. Orang kampung bagi hadiah. Tamah jangan usik ya. Ketika itu Nabi mendengar, lantas kata Nabi, fahalla jalasa fi baitin abihi wa ummihi fayanzuru ayyuhda lahu amla. Kata Nabi, hadiah apa kamu ni? Kalau kamu duduk di kampung, tak ada jawatan, duduk dengan mak ayah, ada tak orang terhegeh-hegeh nak beri hadiah pada kamu? Tak ada ya Rasul. Maka dia beri hadiah kepada kamu ni sebab ada makna. Kalau tak ada makna dia takkan tahu. Supaya kita lah, tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan puan-puan kadang pangkat tak perlu besar, tapi duduk perbendaraan Kementerian Kewangan ni orang lain macam sikit. Jadi kadang-kadang dihantar kita macam-macam. Nak mencepatkan urusan payment dan sebagainya lagi. Dihantar limau, dihantar apa. Kita pun heran juga bila tanya, ni kira rasuah ke tak? Ada, ni rasa. Dia kata, ni bukan rasuah, ni rasa. Mana ada rasa-rasa? Guna ayat yang Nabi tanya tadi. Kalau engkau duduk di kampung, bela kambing, duduk dengan mak ayah, ada tak orang terhegeh-hegeh hantar hadiah? Tak ada, orang tak ingin pun menghantar pada kita. Tak payah kita lah. Bos-bos kita yang dah bencin, yang dulu gah di persada jawatan, dah bencin sekarang peduli tak dengan dia orang? Tak peduli dah. Duduk masjid nyandor tiang yang gini, tak ada orang percaya pun. Dulu kumun dia orang. Apa sebab? Tanda tangan laku. Sekarang tanda tangan tak laku. Orang hanya buat baik dengan kita, ada makna. Jadi janganlah kita ingat bila kita keluar orang bagi hadiah, ramainya orang sayang aku. Bukan sayang. Sebab orang nak kepentingan pada kita. Wahalla jalasa fi baiti abihi, cuba dia duduk di rumah mak bapak dia. Nabi beritahu, ada tak orang nak bagi hadiah kepada dia? Tak ada. Wallazi nafsi biyadi la ya'ti bi syai'in ila ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala raqabati. Ingat, apa saja rasuah yang kamu ambil, kamu akan gantung di leher kamu pada hari kiamat. Semua hadiah-hadiah itu. In kana ba'iran lahu rughaun au baqaratan laha huwarun au syatan tai'aru. Kalau hadiah yang kamu dapat adalah seekor unta, maka kamu nanti di hari kiamat mulut kamu keluar bunyi unta. Kalau hadiah yang kamu ambil adalah lembu betina, maka mulutnya akan keluar adalah bunyi lembu. Kalau yang kamu dapat adalah kambing, kamu akan pikul kambing di leher kamu dan akan keluarlah mengembek suara sepanjang di padang mahsyar. Tsumma rafa'a yadayhi hatta ra'ayna ufrata ibtari ala hal balagtu salasa. Maka kata sahabat, kami nampak Nabi angkat tangan tinggi berdoa sehingga nampak ketiak ni yang putih. Lantas kata Nabi, ya Allah, saya dah sampaikan. 3 kali Nabi sebut. Maknanya rasuah bukan benda kecil. 3 kali Nabi sebut, saya dah sampaikan, saya dah sampaikan, saya dah sampaikan. Hadis Bukhari dan Muslim. Itu ambil hadiah saja. Nabi tak beri. Sebab kita mesti amanah. Adat kita orang Melayu memelihara amanah sejak dahulu.
Adat kita orang beradat, memelihara amanah kita pun taat. Adat hidup orang terpandang, janji diturut, amanah dipegang. Adat hidup orang terbilang, janji ditunggu, amanah disandang. Masalah akhir zaman adalah orang sekarang tak kisah sumber, asalkan masyuk kata dia. Layak tianna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhazal mal amin halal amin haram. Nanti akan datang satu masa kata Nabi, orang akan dia jadi tak peduli. Duit dia dapat daripada mana? Semua halal, halal. Masya-Allah, alhamdulillah. Halal semua bagi dia. Bila kata tak boleh, ni rasuah. Bukan rasuah, hadiah ustaz. Ini tak boleh, ni rasuah. Ini bukan, ni rasa. Dia bersyukur sebab projek dia jalan, dia payment pun dah dapat. Dia menunjukkan kesyukuran. Sedap sangat keluar patwa. Rasuah adalah rasuah lah. Tidak boleh menetap jati. Papan dijauh, dibelah-belah. Jangan diikut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Ada orang dia macam bila kita beritahu, dia bagi pendapat, ini kan saya dapat duit rasuah ni ustaz, saya tak guna untuk membazir, saya guna untuk tolong orang, saya sedekah bila masjid, saya hantar mak saya berubat dekat hospital Prince Court, tak main hospital kerajaan beratur panjang, duit ada. Jadi saya bukan buat benda tak senonoh. Ada orang begitu, dia niatkan duit yang tak senonoh ni untuk buat kerja baik. Kita nak pesan begini, man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaih. Siapa-siapa kumpul duit haram kemudian dia sedekah, dia takkan dapat pahala pun di sisi Allah, bahkan dibeban pula dosa kepada dia. Hadis daripada Ibnu Hibban. Nabi pernah sebut lagi, man iktasaba malan min ma'samin fawasala bihi rahimahu aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah jama'a kulluhu jami'an faqudhifa bihi fi jahannam. Siapa-siapa yang dapat duit dengan cara berdosa, termasuklah rasuah, scam dan sebagainya, kemudian dengan duit itu dia gunakan untuk apa? Fawasala bihi rahimahu, dia buat family day, menyambungkan silaturahim. Anak beranak kita sewa chalet dekat Morib, kita buat family day, keturunan moyang kita semua. Dia belanja semua, chalet tu dia pajak habis. Aktiviti makan barbecue semua dia bayar. Datang mana duit? Daripada duit tak senonoh. Ataupun au tasaddaqa bihi, dia bersedekah guna duit tak senonoh. Au anfaqahu fi sabilillah, dia sedekah untuk buat kerja fi sabilillah. Contoh, membantu pembinaan jalan raya kampung dia ke, jambatan patah, runtuh, dia baiki dengan duit dia. Semua daripada duit yang tak senonoh. Apa Nabi sebut? Jama'a zalika kulhu jami'a faqusifa fihi binnar. Kata Nabi, maka nanti semua duit yang dia belanjakan itu akan dilemparkan pada dia pada hari kiamat, dengan dia masuk neraka Jahannam. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ingat, kalau ada orang minta rasuah, kita tanya kenapa Allah minta? Saya guna duit ni esok untuk buat kebajikan. Jawapannya tak ada. Dosa tak boleh buat dengan kebaikan, kebaikan tak boleh buat dengan dosa. Yang kedua, ada yang berpendapat, ustaz, saya ni bukannya minta, dia hadiah. Memang kami orang-orang kontrak ni, dia datang memang hantar, kadang-kadang ni hantar ni. Ya, kita tak nafi, kita orang Islam diajar supaya tidak tolak hadiah. Orang kalau bagi hadiah kita kena ambil. Tetapi untuk penjawat awam haram mengambil hadiah. Dan ini bukannya fatwa. Dalam Sahih Bukhari dia buat satu bab, dia panggil hadayal ummal. Dalam Sahih Muslim ada An-Nawawi bawakan bab tahrimul hadayal ummal. Hadaya ni maknanya hadiah, plural untuk hadiah. Ummal ni pekerja, pekerja macam kita yang ada gaji. Maka kata Abu Humaid As-Sa'di, hadayal ummal ghulul, hadiah untuk penjawat yang ada gaji adalah pengkhianatan. Sebab itu dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah disebutkan, para ulama semua sepakat bahawa orang yang ada gaji dilarang ambil hadiah. Kecuali kita penjawat awam boleh ambil hadiah, dia panggil 3F saja.
Pertama flower, yang kedua food, yang ketiga fruit. Boleh. Rasmi majlis panggil boh, bagi dia flower. Letakkan bagi flower ke boh pula, bagi fruit misalnya. Ataupun bagi food, sambal hitam ke apa ke, poyok ke apa, bagi hadiah. Jangan fulus. Oh, no, tak boleh. Penjawat awam. Yang kita buat kerja, kita dah ada gaji. Maka kalau orang nak bagi kita hadiah, janganlah ambil sampai fulus. Ambil macam bagi makan ramai-ramai. Semua orang rasa, bukan kita seorang saja. Dia nak bersedekah. Nak suruh sedekah masjid saja, lebih afdal lagi. Sebenarnya banyak saya nak terangkan, tapi saya kira kita ada lagi acara-acara yang lain selepas daripada ini. Yang penting hadirin hadirat sekalian, soal integriti ni ayuh kita amanah. Siapa tidak amanah, hidupnya punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidup takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk pelimbah. Siapa melalaikan amanah, hidup matinya takkan berkah. Siapa menolak amanah, bala menimpa hidupkan punah. Kalau hidup tidak amanah, ke tengah ke tepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang benci meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup pun sama seperti bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, ke mana pergi orang curiga. Kalau amanah diingkari, disitulah tempat orang mengeji. Sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan pagi ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita membaca tasbih kifarah dan suratul As. Moga-moga diangkatlah apa-apa kesalahan kita sepanjang majlis ceramah sebentar tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.